Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni kita berada di mana ni? Siapa tahu kita ada kat mana ni? Ini ialah stesen bas Mempagar. Kita berada di Felda Mempagar. Dan kenapa saya dekat Felda Mempagar? Kerana saya kata alang-alang nak berjalan, ambil gambar kereta. Apa kata kita pergi ke tempat yang kita tak pernah berhenti dulu lagi. Jadi saya tak pernah berhenti kat Mempagar ni. Jadi kita pun round dan berhenti round dengan kereta Toyota Yaris ni. Jadi Yaris ni ialah satu kereta yang sekarang tengah hot. Tengah hot sebab ada waiting list. Untuk Toyota Yaris ni kalau beli kena tunggu 2-3 bulan juga baru nak dapat kereta, kerana sekarang sedang popular dengan orang muda. Saya rasa kenapa dia popular dengan orang muda, sejak dia tambah body kit ni. Body kit baru ni memang agak ranggi juga. Kita tengok nampak spoiler kat bawah depan tu, ada side skirt tepi yang agak ranggi juga. Dan of course spoiler belakang tu memang agresif. Dan belakang juga dia punya rear bumper spoiler juga agak-agak agresif jugalah. Dan ini adalah G-Spec. Dan kalau kita tengok, ini memang gaya orang muda lah. Saya yang berumur sikit ni pun suka juga kat kereta ni. Tapi untuk orang muda memang nampak cantik. Sebab bila kita tanya dekat, saya tanya kat anak saya lah, dia kata memang kereta ni cantik lah. Dia berkenan. Dan saya mula-mula memang, yelah kita ada jiwa berumur sikit kan, mungkin tak apa nak faham sikit dengan dia punya tajam-tajam ni semua. Tapi disitulah memang trend sekarang. Pasal kalau kita tengok kereta-kereta yang duk bikin sekarang, body kit apa semua trend macam ni. Jadi moncong depan tu kalau kita tengok, ada ala-ala Lexus lah. Lexus punya spindle grill. Itu jadi dia punya inspirasi untuk mereka bentuk grill baru Yaris ni. Dan kebanyakan Toyota sekarang memang ikutlah mereka bentuk spindle grill daripada Lexus tu. Yalah, abang besar dia Lexus, lama-lama dia turun lah. Dan yang ni pula memang lampu depan tu nampak canggih sebab menggunakan lampu LED. Nampak tu dia berketak-ketak jenis tu kan. Jadi lampu LED ni memang satu ciri yang boleh membuatkan kereta nampak canggih lah. Dan juga dia terang. So ini daripada luar tu kita tengok mereka bentuk Yaris ni agak sporty juga dengan sloping rear punya. Dia roofline tak sloping, tapi dia punya tingkap tu dia bagi sloping, nampak kan? So tapi bumbung tetap tegak. Dan bumbung tetap tegak tu membolehkan kereta ni menawarkan ruang kabin yang selesa jugalah. Jadi tak adalah kepala duk beretuh dengan bumbung kan. Dan kalau kita tengok dekat dia punya bumbung dia tu bukan flat. Nampak macam kemek siap kan? Tapi bukan. Dia bukan kemek siap. Dia lekuk-lekuk ni. Aku rasa ni untuk aerodinamik. Nampak ni dia melengkung. Dia dah bubble. Sini bubble. Bubble ni selalunya ada beberapa sebab lah dia berbubuh. Yang pertama sekali ialah untuk menjadikan bumbung tu rasa lebih kukuh. Dan kedua aerodinamik. Dan ketiga nak tambah ruang dalam. Kalau kita tengok daripada luar, Yaris ni memang nampak sporty lah sebab dia punya line tingkap dia ni dia sloping ke bawah. Tapi sebenarnya line bumbung dia tinggi. Jadi bila kita duduk di dalam, kita tengok ni, atas kepala saya ni ada 3 jari lagi. 3 jari lagi sebelum nak kena bumbung. Dan dia punya tepi ni memang saya rasa mungkinlah kita kata rendah sikit lah. Tapi headroom okey. Dan pandangan keluar pun juga agak okey juga. Dan yang bestnya bila kita buka tingkap turun sampai habis. Setengah kereta bila pintu dia pendek, tingkap tu tak boleh turun sampai habis. Jadi yang ni bila tingkap tu boleh turun sampai habis, budak-budak pun lebih selesa untuk tengok keluar. Dari segi ruang pula kita tengok depan kaki saya ni, depan lutut saya ni ada lagi ruang satu penumbuk. Kiranya situ dia punya kayu pengukur lah, minimal lah. Kalau ada satu penumbuk depan lutut kita, kira okey. Dan bila kita tengok dia punya tempat duduk pula, the seat squat ni, dia sampailah hampir ke bawah lutut saya. Jadi bila kita duduk untuk perjalanan jauh, kira rasa okey jugalah. Cuma kalau nak tanya saya, kalau boleh sandarkan sikit ni pun kira okey juga. Saya nampak macam belakang ada ruang lagi. Kalau boleh disandarkan sikit, memang lebih bagus lah. Mungkin dia buat bagi tegak sikit untuk menghasilkan ruang boot yang agak besar. Jadi ruang boot dengan ruang passenger ni memang kompromi yang kadang-kadang setengah syarikat dia fokus lebih kepada boot, setengah syarikat dia fokus lebih kepada ruang penumpang. So untuk Toyota saya rasa this is dia punya imbangan dia lah, dia buat imbangan, dia kata yang inilah yang terbaik untuk kompromi kedua-duanya.
Saya satu je lah, bila kat Malaysia ni ramai orang suka kemasan berwarna hitam. Jadi bumbung hitam, seat hitam, pintu hitam, semua hitam. Ni piano black, hitam, semua hitam. Dan hitam memang pilihan yang orang kata nampak sporty, nampak masculine. Cuma pada saya hitam ni adalah satu pilihan warna yang nampakkan kereta tu rasa kecil. Sayanglah tapi tak boleh nampak macam mana, sebab pasaran di Malaysia ni memang kebanyakan orang mau seat yang berwarna hitam dan kemasan berwarna hitam. Satu, dia orang kata sporty, dan kedua, dia orang kata senang nak jaga. Nampak macam mana? Kalau saya warna terang sikit lagi cantik, tapi ialah orang kata senang nak jaga. Kalau senang nak jaga dia punya priority dia, memang kereta Toyota ni ialah pilihan yang terbaik sekali, sebab Toyota memang senang nak jaga. Bila kita tengok ruang dalam boot ni, dia punya boot tu bentuk dia cantik lah, 4 segi elok je. Tepi ni pun tak banyak benda-benda yang nak menghalang kita letak barang. Dia punya wheel arch tu cantik duduk di tepi. Sistem gantungan dia pun compact, berada di bawah, tak mengganggu ruang boot. Dan kita tengok dia punya ruang boot ni cukup dalam lah. Cuma kalau setengah orang dia nak angkat barang besar ataupun beg besar, dia ada sikit macam tebing lah. Tebing ni mungkin ada sikit usaha lah nak kena angkat barang keluar dan masuk. Dan kalau kita tengok di sini, dia punya top tether untuk baby seat atau child seat dia lah di sini. Jadi kalau kita pakai kursi kanak-kanak di belakang, kita kena cangkuk dia punya top tether di sini. Setengah kereta letak top tether dekat tempat seat bag tapi untuk Yaris ni dia berada di sini. Selain daripada tu, kat bawah ni ada spare tire dan juga beberapa barang lain lah, macam dia punya toolkit dan sebagainya. Dan kat sini kita tengok ada tempat gantung, ada 4 tempat gantung 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita pergi market ke apakah, senang, kita gantung letak di sini. Dia barang-barang tak bergerak merata-rata. Dan of course Toyota bagi lapik ni lah. Lapik ni memang nampak macam simple, tapi dia sangat membantu, terutamanya bila kita bawa barang basah. Kadang-kadang kita beli ais ke, beli ikan, beli ayam ke, senang angkat ni, bawa keluar, basuh dan settle semua. Untuk kereta keluarga, maksudnya benda-benda kecil-kecil macam ni lah yang akan membantu kita berasa lebih seronok untuk menggunakan kereta kita. Yaris ni datang dengan meter Optitron dengan multi information display 4.2 inci yang boleh memaparkan pelbagai maklumat lah. Skrin tengah ni pula ialah 7 inci skrin sentuh dengan Bluetooth, Android Auto dan juga Apple CarPlay. Android Auto dan Apple CarPlay ni sekarang penting. Steering ni ada larasan sudut, dan juga bila kita memandu kita boleh memilih antara mode eco dan sport. Dia juga datang dengan cermin belakang elektrokromik, jadi maksudnya kalau ada orang high beam belakang dia jadi gelap lah. Kemudian ia datang dengan acoustic windshield untuk variant E dan G, iaitu 2 keping kaca dengan polyvinyl plastik di tengah-tengahnya lah. Ini membantu untuk menyenyapkan sedikit lah kabin. Yang variant J itu dapat biasa je laminated windshield. Dia punya sistem kawalan aircon juga datang dengan sistem kawalan automatik 1 zone. Sistem keselamatan Yaris ni canggih juga. Ada sistem pra-pelanggaran, maksudnya dia ada amaran, kemudian ada brake kecemasan automatik lah. Dia juga ada sistem amaran keluar lorong. Kalau kita mengantuk mula menjajar-jajar tu, dia akan berbunyi. Semua varian datang dengan 7 beg udara, termasuk 1 beg udara lutut dekat bawah steering. Kemudian untuk semua kursi dia ada pengesan penggunaan tali pinggang untuk semua tempat duduk. Ini bagus. Kalau ada orang duduk letak barang ke, kalau kita tak pakai seat belt dia akan berbunyi. Kat situlah dia ada load sensor dekat seat. Semasa pelancaran Yaris ni, Toyota bawa media semua pergi ke Janda Baik. Tapi yang peliknya, bukanlah pelik apa, dia bawa kita guna jalan lama Gombak. Jaranglah kita tengok Toyota guna jalan lama Gombak sebab agak mencabar. Jadi kita pun cakap, wah, berani dia orang, yakin dia orang. Dan sememangnya terbukti Toyota punya pilihan tu tepat, kerana memang bila kita naik jalan lama Gombak tu memberikan kita satu pemahaman yang baru mengenai chassis tuning dia orang. Of course chassis tuning Toyota sekarang adalah lebih bagus kerana dia punya CEO dia iaitu Akio Toyoda ialah seorang master driver dan dia mahu kereta-kereta yang sedap untuk dibawa lah. Bila kita kali ni kita selepas kita gunakan di dalam bandar bawa macam biasa dengan pasal bawa kereta biasa dengan kereta family kita taklah bawa laju sangat, tapi kali ni kita kembali ke jalan lama Gombak tu untuk melihat sama ada memang betul ke tidak ingatan kita, dan terbukti kereta ni memang masih lagi solid lah kat jalan lama Gombak ni. Dan kali ni kita pergi jalan ni pun agak basah sikit dan tak banyak orang lalu. Masa ni kiranya awal pagi kot.
So tak banyak orang lalu, jadi banyak lagi daun-daun, jalan tu agak basah, tapi kereta masih lagi rasa yakin dan stabil. Dan enjin ni 1.5 liter ni menghasilkan 107 PS pada 6000 RPM dan 140 Nm pada 4200 RPM. Fairly typical macam biasa enjin lebih kurang macam ni juga. Dan berat dia ialah 1140 kg. Ini menghasilkan nisbah kuasa berat 122 PS untuk setiap tan. Cukup untuk menjadikan kereta ni agak bersemangat dan shock juga boleh dipandu lah. Dan sistem gantungan tadi yang kita kata sedap tu, yang tak bottom out, dia tak crash, kita langgar pun bukan tak elok pun dia tak crash, menggunakan McPherson kat depan, still very typical, dengan torsion beam kat belakang. Ni semua memang solution yang biasa kita tengok dan solution yang very economical, tetapi dengan tuning yang betul kita telah berjaya menghasilkan kereta yang agak seronok juga untuk dipandu. Dari segi braking pula, dapat ventilated, belakang solid disc biasa lah, dan you ada kotak gear CVT dengan 7 gear maya. Kalau kita dekat jalan belakang ni, kita boleh main sikit lah dengan gear. Dan of course kita ada mode sports dan juga mode eco untuk engine tu. Jadi boleh pilih lah. Untuk mode eco tu biasa dia cepat sikit naik gear dan RPM dia rendah sikit, dan untuk mode sports tu macam biasa dia akan kekalkan RPM yang lebih tinggi supaya kita lebih dekat dengan maksimum torque. Jadi secara keseluruhannya kita fahamlah kenapa kereta ni sekarang boleh jadi popular dengan orang muda, kerana gaya dia dah jadi ranggi dan pemanduan dia juga cukup bertenaga dan berasa sesuai untuk mereka yang berjiwa muda. Kiranya sebelum saya ambil kereta ni kan, saya terkejut juga bila Toyota kata ini adalah antara model yang paling laris. Saya faham kerana dia harga dia berpatutan, tapi dia kata laris di kalangan orang muda. Ini satu yang agak berlainan, berbeza daripada kita selalu faham mengenai jenama Toyota. Tapi lepas saya duduk dalam kereta ni dan saya tanya anak-anak kan, anak-anak tengok kata ya memang betul. Mereka tengok kereta ni, mereka rasa kereta ni satu yang sesuai dengan jiwa orang muda. Yang utama sekali ialah sebenarnya reka bentuk lah. Dan jenama Toyota tu memang dia orang dah kenal. Jadi jenama Toyota tu dah tidak ada masalah dalam kepala otak dia orang nak mikirkan ini satu produk ataupun jenama yang dia orang boleh beli. Cuma perbezaan dari segi reka bentuk yang kini lebih ranggi menjadikan kereta ni masuk dalam radar orang-orang muda. Sebab itulah Toyota lah ni tengok kereta ni banyak waiting list dia adalah terdiri daripada orang muda. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Jadi hampa setuju tak dengan pendapat saya yang kereta ni sekarang ni popular dengan orang muda disebabkan gaya jenama Toyota tu memang membantu, dia macam baseline. Setuju ke tak setuju ke, tolong komen sikit kat bawah, dan juga kalau boleh tolong saya sikit, dah tengok sampai habis ni kan, mesti suka kan, tekan butang like. Kalau ada manfaat, kongsi dengan kawan-kawan kan. Kalau tak ada manfaat, bagi tahu kat saya. Dan tolong saya sikit, bantu saya untuk dapat 100,000 subscription tahun ni ataupun pelanggan tahun ni. Tolong tekan butang subscription tu dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, Pon yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.